akan lihat kepada BJT amplifier so nanti untuk chapter 4 nanti saya akan minta you all hantarlah dalam outer untuk tutorial. Okay, nanti saya akan maklumkan tutorial berapa. Okay, so since tak ada respon, kita ni lah, kita maksudnya kamu semua dah siap lah tu, saya anggap. Okay. Jadi untuk hari ni kita akan pergi kepada BJT amplifier. Okay. So jika ada pertanyaan, boleh tanya direct ataupun boleh datang bilik saya lah macam mana nak buat ataupun macam mana kita nak lakukan untuk BJT analysis. So untuk yang lepas, untuk chapter 4 kita dah buat kepada okay, kalau chapter 4, okay, chapter 4 ni adalah analisis ni kita dua ni adalah kita akan buat BJT bipolar junction transistor ataupun kita panggil sebagai transistor lah. Okay. So untuk chapter 4 kita akan buat analysis on DC only. Okay, to find Q point. Q point tu apa? Siapa boleh beritahu? Apa Q point? Hafif. Okay, Q point tu adalah untuk kita dapatkan dia punya titik equilibrium ataupun titik equivalence lah, ataupun titik yang maksudnya pada poin berkenaan adalah BJT tu adalah beroperasi secara optimum. Okay, equivalent point. Okay, equivalent point untuk sesuatu transistor tu beroperasi lah. Manakala untuk BJT pada chapter 5, okay, dia akan analisis DC dan AC. Okay, AC dan DC dan juga AC lah. AC tu adalah alternating current, signal ulang-alik. Kita punya matlamat dia adalah to find the kita panggil sebagai amplify signals. Okay, amplified signals ni, so kalau kita lihat dalam signal osiloskop yang kamu buat sebelum ni, kita akan nampak dia punya signal tu akan meningkat lah. So bila kita panggil sebagai amplified signal ni, kita akan bermain kepada kita punya output mesti lebih besar daripada input lah, amplified. So input tu mesti signal pada bahagian output mesti lebih besar daripada input. Means that kita akan lihat kepada kita punya gandaan ataupun gain. Kita akan lihat per gain, iaitu gain pada AV dan juga gain pada AI ataupun kita punya gain untuk current. Okay. AI dan juga AV. So means that kalau input kita signal dia adalah seperti ini. Okay, saya ada letak kat sini lah. Okay, so let's say input dia adalah sebegini. Input, okay. So bila masuk sahaja voltage amplifier ataupun kita panggil sebagai inilah BJT amplifier. Okay, amplifier. So signal tu akan meningkatlah kepada large signal. So ini adalah kita punya output. So inilah kita punya matlamat kita. Okay, kita punya BJT ataupun transistor ni dia boleh, pertama dia boleh meningkatkan signal ataupun meningkatkan gandaan signal sama ada voltage ataupun current dengan hanya menggunakan BJT N ataupun NPN ataupun PNP. Okay, so then macam mana daripada BJT yang ini, voltage amplifier ni, how to analyze? So inilah yang kita punya yang kita nak buat pada pagi ini. Macam mana daripada small signal kita boleh pergi kepada large signals. Okay, dia boleh amplify signal berkenaan lah. Okay. Boleh? Boleh faham matlamat kita pagi ni nak buat apa? Hello? Boleh sir.
Okay. Alright, so okay. So kita akan lihat kepada amplifier property. Okay. So macam mana kita nak analyze? Kita akan tengok kepada kita punya amplifier properties. Amplifier properties lah. So apa dia amplifier properties tu? So kita akan lihat kepada kita punya inilah, ini dia yang amplifier properties. Yang pertama kita nak lihat kepada voltage gain. Okay, kemudian kita nak, gain tu adalah gandaan gain tu adalah gandaan. You punya gandaan tu berapa daripada input rendah kepada output yang tinggi. So berapa nisbah dia? Okay, macam you berniaga lah, modal kecil tapi dapat untung besar. Berapa gain dia, berapa gandaan dia lah. Okay. So idea dia, okay, kalau gain ni, okay, so voltage gain ni dia punya idea dia adalah AV sama dengan, so kalau gandaan, so maksudnya kalau you buat business, okay, you buat business, you dapat untung besar tapi modal kecil. So macam mana you nak dapatkan gandaan, keuntungan tu? You mesti, untung bersih mesti you kirakan daripada untung kasar tolakkan dengan untung kecil lah. Itu kasar, bersih. Tapi kalau you nak buat percentage, you mesti bahagilah. Okay? Untung bersih dibahagikan dengan modal bersih awak. So berapa persen? So sama jugalah untuk kita dapatkan voltage gain ni, kita kena dapatkan output dia. Okay, kalau gain atau voltage, kita kena dapatkan voltage output dibahagikan dengan voltage input. Okay? Output mesti dibahagikan dengan input. Baru kita nampak gain, perubahan daripada selepas dan juga sebelum lah. Okay, sama juga untuk AI. Okay, AI sama dengan current output dibahagi dengan current input. Okay. Okay, so kita lihat gain tu hanya dua sahaja, iaitu voltage dan juga current lah. Kalau impedance ataupun resistance, impedance ni adalah resistance impedance ni adalah resistance. So resistance kita tak perlu dapatkan gain lah. Resistance tu kita cuma nak lihat resistance pada bahagian input dan juga resistance pada bahagian output. Yang gain cuma dua sahaja, iaitu current dan juga voltage lah. Okay. Itu secara kasar. Okay. So ini adalah kita punya boleh faham? Juga boleh faham kan? Senyap je ni boleh faham lah tu. So you all masing-masing buka you punya nota nota. So bila buka tu you conteng-conteng sikit lah. Saya sambil-sambil tu saya conteng dekat nota modul saya ni. Okay. Saya memang kalau start daripada chapter 4, 5, 6 ni memang saya tak gunakan slides, notes. Okay, saya lebih suka conteng dekat sini lah sebab dia memang totally semuanya kiraan lah. Okay, kiraan dan juga formula. So saya nak relate kan, saya lebih senang untuk conteng kat sini. Okay, so pada pagi ni, okay, so saya akan cuba okay, so ini adalah dia punya kita panggil sebagai kata apa ni, bentuk ataupun equivalent circuits bagi keseluruhan BJT lah. Okay. So masing-masing boleh lihat dalam nota masing-masing. Okay. So ini adalah kita punya signals kita. Okay, kita punya amplifier. So dari ini datangnya daripada kita punya circuits lah. Okay. Okay. So ini adalah equivalent circuit bagi voltage amplifier. Okay. Kita perlu tahu voltage amplifier ni dia ada input. Ini pada bahagian kanan kiri adalah kita punya
Okay, saya lukis dulu. Okay, ini saya bagikan bagi dua. So ini pada bahagian input dan ini pada bahagian output lah. Okay. Okay. So ini pada bahagian output, ini pada bahagian input. So kat sini kita nampaklah kita akan ada satu kita panggil sebagai, nampak tak ni you all ni? Nampak tak? Nampak, saya nampak. Nampak. Ada pun suara. Okay. Ini saya bagikan pada dua. Ini adalah bahagian input. Ini pada bahagian output lah. So kat sini kita nampak kita akan, macam saya cakap tadi, kita perlu ada AV dan juga AI. Okay. AI, current ataupun voltage gain dan juga current gain. So kat sini kita akan ada kita punya V in, okay, dan juga V out. So kita tahu V in dan V out ni adalah pada titik selepas VS. Selepas saja VS ni adalah kita punya AC signals. Okay, ini adalah AC signals kita. Okay, so maksudnya bila kita pasang plug, okay, pasang plug dekat you punya amplifier, you plug tu adalah ini you punya plug 240. So kalau kita punya sekarang adalah 240 lah. So start daripada selepas AC saja, ini kita panggil sebagai V in point kita. Okay, saya buat kat sini, plus, minus. So kalau saya ambil oscilloscope, lepas plug saja, selepas 240 saja saya ambil oscilloscope ataupun voltmeter, itu adalah saya punya V in, voltage input. Okay. Manakala untuk output adalah pada pengakhiran dia, sampailah load dia. Load ni contohnya macam kita punya amplifier mikrofon lah. Okay, output dia ataupun load dia adalah kita punya speaker kita. So ini adalah kita punya V out kita, total keseluruhan. Okay, itu untuk V in dan juga V out. Ini V in. Okay, so dekat sini tah. Okay, itu adalah V in. Manakala untuk V out, untuk so AV ni adalah V out over V in. Manakala AI ataupun kita punya current adalah input output bahagikan dengan input output pula, current output bahagikan current input. So apa dia punya so nampak ni anak panah dia mesti ke kanan, mesti daripada kiri ke kanan. So ini adalah kita punya input. Okay, dan ini adalah kita punya output. Okay, mesti daripada masuk ke keluar lah. Okay, so ini adalah kita punya input ataupun current output. Okay, I0 yang ini. Okay, so itu ciri-ciri dia. Okay, kita ada AV, AI. Yang ketiga kita ada apa tadi? Warna hijau lah. Dia mesti ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga kita perlu ada Z in, dan yang keempat kita perlu ada Z not. So apa itu Z not ataupun Z in? Z in ni adalah kita punya resistance kita. Ini adalah kita punya Z in dan ini adalah kita punya Z not. Apa maksud anak panah ni? Okey, anak panah ni bermaksud dia start daripada resistance daripada V in, apa sahaja load daripada point sini, daripada point V in sampailah kepada point pada pertengahan amplifier ni, itu adalah kita panggil sebagai beban ataupun resistance input. Okey, contoh kat sini kita ada RE, ada kat sini ada R lagi, kat sini ada R lagi, dalam ni ada R lagi. So kita ambil keseluruhan ni mengikut kepada sama ada the series ataupun parallel. Semua kita akan totalkan dia menjadikan sebagai Z in ataupun R in lah. Z in tu adalah impedance, R in tu adalah resistance. Dia sama saja. Z in tu bermaksud resistance untuk keseluruhan. Okey.
Dia sama sahaja. Dan keliru lah. Sama juga macam R0 lah ataupun resistant output. So dia akan ambil keseluruhan berapa yang ada resistance daripada sini sampailah kat sini. Contoh kalau kita ada kat sini ada resistance, kat sini ada resistance, kat sini ada resistance lagi. So kita akan ambil total keseluruhan lah. Okey. Jadi yang penting dia punya titik tengah tu adalah pada pertengahan di sinilah. Okay, ini titik tengah dia. Okay, kita bagi dua. So nampak, ingat kita ada 4 ciri ataupun 4 perkara yang kita nak dapatkan. AV, AI, okay, kemudian ZI dan juga Z0. Okay. Boleh? Ada soalan? Sir, Ya. kalau Z dengan R tu kita boleh guna salah satu je ke selalu guna Z je? Okey, kalau R biasanya kalau dalam resistor, okey, kalau dalam contoh ni kalau DC biasanya kalau dalam DC analysis, okey, analysis kita biasanya gunakan R sajalah. Contoh macam ada resistor, kemudian ada resistor. So ini adalah R1, R2, R3. So ini biasanya kita gunakan nama R. Tapi kalau dalam AC analysis, kamu dah belajar teorita kan? Teorita ni kita akan ada ada R lah. R ni biasa bentuk macam ni. Kemudian kita akan ada C, capacitor kan? Tapi capacitor ni bila kita buat analisis dalam contoh dalam teorita, kita boleh dapatkan dia dalam bentuk ZC ataupun impedance ataupun resistance bagi capacitor berkenaan. Dia bentuk capacitor, kita punya capacitor tu, tapi sebenarnya capacitor tu pun ada halangan juga. Okey, kita panggil ZC. Okey, yang mana kita punya calculation dia adalah 1 over 2 pi FC. 1 over 2 pi FC. Okey, kalau ZL, okey, inductor. Okey. Inductor apa? Siapa ingat? 2 pi FL. 2 pi FL. Okay. So ini semua adalah ZC, ZL. So dalam analisis kita biasa panggil dalam bentuk Z. Impedance. Maksudnya Z total kita boleh dapatkan R tambah ZC tambah ZL. Maksudnya ini mesti dalam ohm, ini dalam ohm, ini pun dalam ohm juga. So sebab tu kita dalam AC analysis kita sebut Z ataupun Z ni adalah impedance. Okay, galangan. Galangan kot. G-A-L-A-N-G-A-N. Galangan. Kalau DC analysis kita sebut resistor ataupun rintangan. Okay. Jelas ya? So dia sebenarnya sama je. Maksudnya dia mesti dalam ohms. Okay. Dia mesti dalam ohms juga. Boleh Boleh sir. DC analysis. Okay, so pagi ni kita nak buat, okay, last week kita last week kita tak ada kelas kan, saya tak sempat hantar video. Last chapter kita belajar BJT. Okay, ni dalam chapter 4 kita belajar BJT in DC analysis kan. So kita ada 4 jenis, circuit lah. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Apa yang pertama? Yang circuit yang pertama, siapa ingat? Siapa ingat? Fixed bias. Okay. Pertama apa? Fixed bias. Kemudian kita ada emitter bias. Kemudian apa lagi? Voltage divider. Voltage divider. Dan juga voltage Feedback. Okay. So okay, fixed bias ataupun fixed bias lah kita panggil. So untuk pagi ni untuk chapter 4, chapter 5
kita akan lihat kepada fixed bias, emitter bias dan juga voltage divider. Okey, 3 perkara berkenaan lah. Okey. So masing-masing boleh buka dalam notes bukan notes kan, dalam modul masing-masing. Pada page 54 lah. 54 ni adalah okey, so kita akan masuk kepada 5.2 transistor AC equivalent. Apa saya tulis ni? Okey. Transistor AC equivalent. So AC equivalent ni kita ada so saya ambil satu jenis saja, iaitu NPN lah. Jadi kalau dalam buku ni dalam 54 tu adalah PNP dan yang muka surat 55 tu adalah NPN. Okey, saya ambil saya copy dulu. So kat yang ni lah. Okey, ni saya ambil yang ini saja. Okey, pada page 55. Okey. Okey, saya tak lukis lah, saya conteng kat sini je So masing-masing boleh conteng dekat modul masing-masing. Nanti saya akan bagilah modul yang conteng ni dengan juga nota saya tu. Okey. Okey. So kalau biasa kita buat untuk common emitter okey. Untuk common emitter, so kat sini ada dua lah, common base dan juga common emitter. Okay, so kalau common base ni adalah so dia dua lah, satu common base, satu common emitter. Apa maksud common ni? Common ni adalah dia akan connect dengan ground. So maksud common base ni adalah base connected to ground. Okay. Manakala kalau yang ini emitter connected to ground. Okay. So nampak kat sini. So base ni akan connect dengan ground. Yang ini emitter yang akan connect dengan ground. Itu beza dia lah. Okay. So saya akan ambil yang sini saja, common emitter sahaja. Okay. Okay, biasa sebab kita biasa buat common emitter kan. So circuits bagi common emitter adalah yang ini. So kita ada ni, okay, ni apa? NPN ke PNP? NPN. Okay, lama nunggu. Okay, apa yang kita akan buat adalah kita punya circuits kita. Okay, let's say kadang-kadang biasa kita kat sini ada resistor, kat sini ada resistor kan. Lepas tu sini sambung dengan C dan ini sambung dengan VC. So nampaklah kita punya common emitter DC analysis yang kita buat pada last week kan. Okay, so apa yang kita buat? Okay, kita nak lihat apakah equivalent dia, apakah dia punya persamaan. Kalau kita dapat circuit NPN, common emitter ni, macam mana kita nak buat analisis dalam bentuk AC. So yang pertama, step pertama kita perlu tukarkan, convert daripada bentuk asal NPN ni kepada bentuk AC amplifier circuit. Okay, AC amplifier circuit. So ini step dia, tukarkan dia. Okay, yang gambar yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 2, nombor 3 tu adalah dia punya perubahan dia lah. Okay, yang mana bila kita tukarkan, okay, kita nampak kat sini kita ada VBE kan, VBE. Okay, kemudian kat sini kita ada IC kita dan sini adalah VCE. Okay, so kat sini VBE ni ditukarkan kepada bentuk VBE, yang ini adalah IC kita. Okay, yang mana VCE ni kat sini pun kita ada beta juga, beta
VCE dan juga beta. Beta sama ada dia 150 dan sebagainya lah. So kita tukar kepada bentuk nombor 2 iaitu dia punya configuration dia adalah kita ada IC dan juga VBE ataupun 0.7 tu lah. Manakala IC ni dia adalah berkadaran kepada beta. Dia adalah IC dengan beta IB yang maksudnya kita akan buat bentuk inilah. Ini kita panggil apa? Bentuk apa? Diamond ni? Belajar circuit teori, siapa ingat? Bentuk apa tu? Independence. Betul. Independent source. Okey, ini adalah kita panggil sebagai current independent current source. Okey, kalau kita ada IC sama dengan 5 VC. So kat sini kita ada independent kepada voltage. Ni contohlah. Okey. So ini pun sama juga ni, kalau yang ini adalah dia independent kepada nilai beta. So sebab tu kita buat bentuk diamond. Okey. Okey, kemudian dia tukar yang ini. Kemudian daripada kita punya yang ini, daripada kita punya kita punya diode, kita boleh tukarkan kepada bentuk resistance. Okey, kita boleh tukarkan kepada bentuk resistance, iaitu kita panggil sebagai RE ataupun internal resistance bagi diode berkenaan. Okey, so sebab tu kita boleh tukarkan ke dalam bentuk RE yang ini. Okey, yang mana dia punya voltage drop still VBE jugalah. Okey. Tetapi RE ni dia bergantung kepada nilai beta juga. Okey, bergantung kepada nilai beta. Sebab bila beta berubah, you all ada buat saya bagi quiz tu kan. Kalau beta 100 apa akan jadi, beta 50 apa akan jadi. So kita nampak kat situ lah. So lastly kita akan dapat bentuk AC amplifier kita dalam bentuk sebegini. So inilah yang kita perlu convertkan daripada this one. Okay. So kita akan ada kat sini kita perlu ada tambahan beta RE, dan ini adalah kita punya IC beta IB. So kita akan dapat this one. So inilah kaki base, ini kaki emitter, dan ini adalah kaki C. So kat sini adalah kaki base, sini adalah kaki collector, dan ini adalah kaki emitter. So 3 titik ni kita convert jadi titik yang ini. Okay, tu you kena hafal bukan kena hafal lah, kena tahulah macam mana dia bertukar. Okey, untuk RE, okey, daripada yang lain-lain ni kamu nanti saya bila kita buat latihan nanti baru kita nampak tengoklah apa dia punya formula dia. Tapi formula yang asas, yang tetap, yang tak berubah untuk AC amplifier ni adalah satu sahaja, iaitu RE kita. RE the fix, iaitu walaupun kita gunakan emitter ataupun base common base ataupun common emitter, the still RE dia adalah 26 mV dibahagikan dengan IE. So inilah fix. Okay. So kenapa 26 tu? So itu based on calculation dia orang. Ini anggaran lah anggaran. Ini untuk 0.7 ataupun silikon punya. Okay. Oh, silikon. Okay. Tapi kalau untuk germanium pun lebih kurang, tak silap saya lah. Okay. So yang ni kamu perlu tahu adalah yang pertama yang ini dan kedua yang ini. Okay. Itu yang penting lah. Okay. So macam mana dalam circuit daripada bentuk yang circuit pertama nak tukar kepada circuit yang keempat ni. Okay. Okay, jom kita buat satu contoh. Okay, sebelum tu yang ini adalah kita panggil sebagai okay, ini adalah kita panggil sebagai RE transistor model lah. RE equivalent
circuit. Okay, so kadang-kadang kalau soalan tu tanya calculate the output signals, okay, using RE equivalent circuit. Inilah dia. Okay, jangan terkejut pula apa benda RE equivalent circuit ni kan. So ini kita panggil sebagai RE equivalent circuit. Okay, jom kita buat satu contoh. Yang lain-lain ni nampak kat sini kita ada H parameter model, kemudian kita ada hybrid pi model. So dia ada 3 jenis, RE, hybrid dan juga pi. Okay, so tapi biasanya saya minta pelajar biasanya paling mudah kita buat RE saja. Okay, yang ni tak perlu buat lah. Okay. Nampak dia ada calculation dia macam pening kan. So why not, jom kita buat soalan example yang kedua. Okay. Saya buka kertas kosong, kita buat example 2. Okay. Okay. Example 2. Okay. So untuk example 2, kamu nampak tengok dia punya circuit dia ni adalah circuit apa? Common adakah dia emitter bias ataupun emitter, common emitter ataupun common base? Dia adalah common emitter lah sebab emitter dia adalah connect dengan ground. Okay, itu yang pertama. Kemudian antara keempat-empat ni 1, 2, 3, 4 dia adalah jenis circuit apa agak-agak ni? Apa? Dia adalah saya jawablah fixed bias lah fixed bias sebab dia tak ada emitter kat sini. Okay, dia tak ada resistor dekat emitter. Okay, step pertama step 1 adalah macam mana kita nak buat. First kali dia nak dapatkan determine RE kan. Yang A ni dia nak determine RE. So RE apa? Ulang balik, siapa boleh ulangkan? VBE. VBE, okay. RE sama dengan yang ini yang saya tunjuk tadi, nombor 2 ni, yang ni. RE sama dengan (26 milivolt dibahagikan dengan IE. Okey. 26 milivolt dibahagikan dengan IE. Okey. So RE, nak dapatkan RE, kita perlu dapatkan IE dahulu ataupun current dekat IE, yang mana emitter sinilah IE. So macam mana kita dapatkan IE dekat situ? Ingat tak you buat DC analysis, kamu perlu dapatkan apa? You perlu dapatkan IC, IB, IE, VCE kan? Okay. So step pertama sebenarnya adalah kamu kena analyze DC circuit. Okay, so cuba try analyze DC circuit bagi circuit yang ini. Okay, so ini adalah fixed bias Okay, so ini fixed bias. So buka balik kitab awak yang 2 minggu lepas tu, yang tak buka-buka sepanjang minggu lepas. Buka balik nota tu, cari macam mana yang kita nak buat DC analysis bagi fixed bias. Boleh? So ni saya tak buat. Nanti saya akan tanya seorang-seorang. Saya akan select berapa nilai IE, berapa nilai IC, berapa nilai IB dan juga VCE. So kat sini analyze DC circuit, kita perlu dapatkan IC,
IE, IB dan juga VCE. Okay. Cepat buat. Tengok balik nota awak yang saya share dekat yang ni saya share dekat apa ni, you punya outer ni. Saya ada share kat outer ni. Okay, fixed bias macam mana nak buat yang ni semua ni. Okay. Okay, saya tunggu dalam 5 minit untuk dapatkan IC, IE, IB dan juga VCE. Okay. Siapa ni? Aziza nak buat, Aziza? Sekejap, sekejap. Okay, silakan. Okay, saya buat sikit lah Seperti buat, jangan stop. Okay, first step apa? Zulaikha. First step apa kita nak buat? Siapa housemate Zulaikha? Syafiqah ke? Muda ke? Afif, nak buat Afif? Afif Jazimin. Masih tengah kira. Okay. Siapa housemate kamu? Siapa yang dekat sebelah-sebelah tu? Ada tak dalam section yang sama? Aiman keluar dah. Okay. Kita kena lukis dululah Kita lukis kita punya circuit kita yang paling mudah, untuk kita faham. Okay. So ini resistor. Kat 70 kilo. Okay, so loop 1, loop 2.
Okay, so loop 1 apa dia? Masing-masing tengok loop 1 sama dengan Negatif VCC VCC tambah IB Oh. RB tambah VBE sama dengan VBE. kosong. dengan kosong. Negatif VCC adalah negatif 12 tambah IB RB awak 470 kilo tambah VBE awak 0.7 sama dengan kosong. So awak akan dapat IB awak lah sama dengan berapa? 24.04 microampere. Microampere. 4.04 microampere, sama tak? Okay, so daripada IB kita boleh dapatkan kita punya IC sama dengan beta IB sama dengan 100 darabkan dengan 24.04 mikro sama dengan berapa? So kita akan dapat 2.404 miliampere, betul tak? Okay, betul, IC. Kemudian kita boleh dapat IE pula. IE sama dengan IC tambah IB lah. So kita akan dapat 2.404 mili tambah 24.04 mikro sama dengan 2.42 mili. 2.42 miliampere. Lebih kurang lah kan. So IC dengan IE lebih kurang sama. Okay, itu loop 1. Kemudian loop 2. Okay, negatif VCC tambah ICRC tambah VCE sama dengan kosong. RE tak ada kan? So inilah fixed bias lah. So negatif 12 tambah IC awak adalah IC 2.404 mili. RC awak adalah 3 kilo ohm tambah VCE sama dengan kosong. So VCE awak akan dapat sama dengan berapa? 12 tolak darab tu. Berapa? Azizah je kena 4.8 volt. Dapat tak? Lebih kurang? Ke lain sikit? Ni saya dah kira tadi ni. Saya dapat 1.66 sir. 4 1.66. point. Saya dapat 4.788. 4.788 2.404 mili darabkan dengan 3K. Okey, 12 tolak answer 4.788. Okey, 4.788. Siapa tadi? Aziz yang dapat 1 pun lebih. Sekejap saya dengar 3 minit. Okey. Betul tu sir. 4.38. Sama sir 4.788. Okey, itu step. Okey, so ini adalah step pertama lah. Kita jadikan dia, kita analysekan dulu. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan nilai 4 benda ni, 4 beradik ni. 4 beradik IC, IE, IB, VCE. So itu kita nak dapatkan. So tapi kadang-kadang soalan tu, kalau dalam soalan kadang-kadang dia akan selitkan juga dapatkan find apa ni, ID, VD ataupun Q point. Dapatkan find Q point. Okay, find Q point. Ni pun kena dapatkan jugalah. So bila nak dapatkan Q point, kamu kena dapatkan VCE cut off dan juga IC saturation. So ni kadang-kadang soalan tu ada tanya juga. Tapi yang ini dia tak tanya kan. So kita terus proceed kepada soalan yang B tu. RE belum dapat lagi. Okay, so find RE. Okay, kemudian find RE. So RE sama dengan 26 milivolt dibahagikan dengan IC awak. IE, dibahagikan dengan IE.
sama dengan 26 milivolt dibahagikan dengan IE awal adalah 2.42 miliampere. Sama dengan berapa? Saya dapat 10.74. Sama saya 10.74 juga. 4. So ni RER resistance dia adalah ohms lah. Okay. So 10.71, 10.74 betul lah tu, lebih kurang. Okay, so settle soalan yang A. Okay, kemudian perasan tak yang B ni dia nak dapatkan Z in, Z out, AV, AV je. AI tak perlu cari, dia tak cari kan. Okay, so kita perlu apa? So ingat tak yang ini kita nak dapatkan 4 benda ni, 4 beradik ni, AV, AI, ZI, Z not. So kita kena convert circuit yang this circuit kepada mana circuit ni? Okay, circuit yang ini kepada circuit equivalence. Nampak tak? So step yang kedua, saya laju sangat ke? Step 2, convert circuit, convert to AC equivalent circuit. Okay, so AC equivalent circuit, apa yang kita nak convert, apa yang kita nak kena convertkan? Okay, kita punya convert BJT lah, BJT to equivalent circuit. Yang kedua, kita punya capacitor. Nampak tak kita ada capacitor kat sini kan? Kita ada 1, 2. Kita 2 capacitor. Dalam siapa yang buat lab 2, dia dah pernah buat lah ada capacitor kat situ kan. Untuk clamper and clipper kan. So capacitor ni berfungsi juga. Tapi bila kita nak convert kepada dalam bentuk AC signals, capacitor ni kita perlu capacitor tu kita perlu short circuits. Kalau capacitor kita perlu tu short circuit. Okay. Kita perlu short circuitkan dia. So bermaksud daripada bentuk macam ni, kita perlu jadikan dia bentuk gini. Short lah. Okay, short circuit. Okay, ini adalah capacitor. Okay, faham So semua ni kita kena perlu shortkan. Ni shortkan, ni shortkan. So so bila short dia sama sajalah kan. Dia akan jadi sama seperti yang ini, this one, DC analysis. Okay, but then kita perlu tukar BJT tu equivalent circuit. So saya ambil balik saya punya model saya yang ini saya copy balik. Saya ambil yang ini, copy, saya masuk kat sini. You kena ni lah, you kena lukis lah. Okay. Okay. You all kena lukis. Okay. So saya letak sini balik. Okay, so you kena lukis balik kat sini. Tapi kena buat cantik-cantik lah. Yang sebab saya dah terconteng. So saya perlu buat, apa yang saya kena buat adalah saya kena lukis, kita buat kita punya circuits kita. Okay, saya letak kat tengah ni So saya lukis balik, sini ada, kita ada RE, kemudian kita ada diamond ataupun current dependent circuit. Okay, current dependent source lah. Okay, so ini adalah beta RE, yang ini adalah beta IB. Okay, so
kita, okay, so sekarang yang ini, so ini adalah kaki emitter. Oh sorry. So ini adalah ground. Ini adalah kaki emitter. Ini adalah kaki base. Dan ini adalah kaki collector. So apa lagi yang kita perlu tambahkan? So kita ada, ini kaki, so inilah kaki collector. Sorry, saya buat kat sini lah. Okay. Kat sini kita ada kaki collector. Ini kaki base. Dan ini adalah kaki emitter. Nampak tak? Okay. So kat sini daripada kaki base kita ada RB. Daripada collector kita ada RC. Okay. So kita perlu dapatkan base, kita ada satu resistor. Collector pun kita ada satu resistor juga. Okay. 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 So ini adalah kita punya circuit kita lah. Okay. So kita ada beta RE. Kita ada beta IB. Dan ni adalah kita ada RC. Dan ni adalah kita ada RB. Okay. So ini sambungkan kepada kita punya Vout. Vin dan ini adalah kita punya Vout. Okay, mana dia punya ini adalah kita punya IB. Sorry, ini adalah IB kita lah. Dan ini adalah IC kita. Oh sorry. IC lah. IB, IC semua dia akan pergi kepada ground. Okay. Okay. Boleh nampak tak? Saya tak faham. Nampak sir. Nampak. Okay. Okay, satu saya tertinggal. R0 ni adalah okay, so dah lukis Okay, satu saya tertinggal apa ni dalam kita punya circuits kita. Okay, yang ini saya tunjukkan common emitter ni adalah untuk BJT keseluruhan. Kemudian dekat sebenarnya kita apa ni dalam kita punya AC okay, this one. So this one ni sebenarnya adalah kita punya common emitter amplifier dan ini adalah dia punya circuit equivalent lah, RE model. Okay, so ini RE model dia lah. So macam mana daripada sini tukarkan kepada dalam bentuk sini lah. Dia sama saja macam saya tunjukkan tadi, tetapi kecuali ada R0 dekat sini. Okay, apa itu R0? R0 ni dia adalah termasuk dalam kita punya dia akan termasuk dalam kita punya BJT ataupun kita punya transistor analisis tu, iaitu R0 tu adalah internal resistance bagi kita punya internal resistance bagi independent source kita. Kebiasaannya kita akan abaikan RE. Okay, R0. RE yang ini, RE yang untuk RE adalah untuk
resistance dalam diode RE. R0 adalah resistance dalam source berkenaan. Setiap komponen, setiap benda kita akan ada resistance dia. Okay, so kita ambilkan yang kebiasaannya kita akan ignorekan. Okay, tapi biasanya kalau soalan tu dia tricky, dia minta you calculate kan. Okay, so untuk kita punya circuits kita tadi yang kita buat, kita perlu masukkan jugalah R0 kita. Okay, so kita perlu masukkan R0 kita. Ini adalah R0, ini adalah RC tadi. Okay, so yang ini adalah kita punya BJT kita. Ini adalah BJT kita. Ini adalah BJT equivalent. Okay, BJT equivalent warna kuning tu. Okay, so kita ada RB, kita ada RC. So kita nampak tak kat sini? Okay, ini kena ingat. Okay, ini kena dengar. So kita ada V in, kita ada V out. Okay, so kita dah boleh dapat AV sama dengan V out dibahagikan dengan V in. Okay. Okay. Kemudian yang kedua kita ada AI. AI adalah gain untuk gain untuk kita punya ni lah. Okay. So kan nampak tak kalau AI yang ini I input, ini adalah I output. Okay. Okay, yang biru. So kita perlu dapatkan, so ini V in, ini adalah V out yang biru. So kita perlu dapatkan I out dibahagikan dengan I in. Tapi perasan tak, kita punya I out dengan I out kita belah daripada kiri ke kanan, manakala IC ni daripada kanan ke kiri. Nampak tak? Yang ini saya tunjukkan yang ini. Mana ni? Okey. Okey ni. Kalau I out daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan, manakala IC ni kan daripada kanan ke kiri, dia ke bawah. Okey. Tadi kita belajar tadi dia daripada sini daripada ni I out dia. Okey, I out dia daripada kiri ke kanan. So nanti kita punya I out kita akan dapat kita punya nilai kita adalah dalam bentuk negatif. Ya, so nanti kita akan lihatlah. So I out ni adalah sebenarnya adalah negatif IC. Okey, dia terbalik dibahagikan dengan I in. Okey, ni nanti ada calculation lagi lah. Ni saya tunjukkan saja dulu. Okey. Manakala untuk yang kedua, yang ketiga adalah Z in dan juga Z out. Z in adalah yang ini, Z input, dan yang ini adalah Z out. Okey. 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 So kita perlu dapatkan ni, keempat-empat ni berapa? Apa dia dan juga apa dia. Sebab soalan ni dia nak dapatkan Z in, Z out dan juga AV kan. Okey. So first kita dapatkan Z in dahulu. Okey. So ni yang soalan B ni soalan B, ni soalan A, ini soalan B. So B, find Z in. So Z in yang mana? Yang ini So bila awak tutup, okay, so awak perlu lihat yang sebelah macam mana bukan awak cuma lihat yang warna hijau sahaja. Okay, yang warna hijau saja, warna hijau. So apa Z in yang ada kat situ? Boleh beritahu apa yang ada? Apa resistance yang ada kat situ? RB.
RB dan juga beta Biar E kan. So kita boleh dapat katakan Zin sama dengan RB, dia apa, selari ke sesiri tu? Selari. Selarikan dengan beta RE. So cuba dapatkan RB awak adalah, so awak akan dapat cuba dapatkan berapa nilai dia. Iaitu RB darabkan dengan beta RE dibahagikan dengan RB tambah beta RE. Dengan RB awak berapa? 470K. Darabkan dengan beta 100. RE awak adalah 10.74. Beta 100 kan? Beta dia adalah 100, betul lah. Satu, 4. 1.07 K. Okey. Satu je satu. 1071.55 ohms. Betul tak? Betul sir, betul. Betul Okey. Kau beri 920 dah. Okey. Sebab kita nak pilihkan ni dulu. 1.07 okey lah. Okey, itu Zin. Okey, yang okey, itu dah dapatlah Zin. Kemudian dia nak dapatkan Z out pula. Okey, perasan tak kat sini dia cakap ni, Zin apabila R adalah R0 tu adalah infinity. Apa maksud infinity? R0 sama dengan infinity bermaksud dia adalah open circuit. So bila open circuit dia adalah bentuk macam ni lah. Dia open. So maksudnya kita boleh apa ni? Yang ini adalah kita anggapkan sebagai open circuit. Kita abaikan R0 tu. Okey, sebab tu saya kata kadang-kadang R0 ni kita boleh abaikan. Okey. Okey, kita pergi yang B tu pula, yang C. Find Z out R0 sama dengan infinity. So bila R0 infinity, so kita boleh katakan dia adalah bentuk dia adalah macam ni lah. Saya lukis balik. Ni dalam exam tak perlu lukis lah. Okay, so ini adalah R0. So yang ada apa? Saya lukis okay. So yang ada apa? Yang ada apa ni? Z0 ni kita nampak. Z0 sama dengan RC sahaja. Okay, kalau ada R0 kita perlu selarikan dengan R0. So Z0 ni cuma ada RC sahaja. So RC kita adalah sama dengan 3 kilo ohms. Okay. Kita ada RC sahajalah. Okay, yang ni kita boleh ambilkan dulu. Okay, boleh Ada soalan? Tak ada je. Okay. Kemudian yang D, AC D. D kita nak apa? D dia adalah determine AV with R0 sama dengan infinity. AV with R0 sama dengan infinity ohms. Okay.
Ni challenging sikit lah. So macam mana kita nak dapatkan AV? Okay. Kalau you tengok dalam nota 59 tu dia dah bagi dah. AV sama dengan RC over RE. Jawapan dia kan dah bagi dah. Tapi saya nak you all faham lah macam mana boleh dapat RC over RE tu. Okay. Okay, kita nampak kat sini. Okay, saya lukis balik. Okay. 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 So macam mana kita nak dapatkan AV over, so kita tahu AV ni adalah sama dengan AV sama dengan V out over V in. So first kali kita nak dapatkan V out. V out tu berapa? Okay. Okay, kita ambil V out dahulu. V out yang belah sini dululah. V out belah kanan output belah kanan. Ini output, ini input. So output kita tahu V sama dengan IR lah. V sama dengan IR. So kita boleh katakan I input current output kita kena darabkan dengan Z output. Okay. Z output ni yang tadi kita cari kan. Okay. Okay. So I0 macam saya kata tadi. Okay. So I0 kat sini dengan apabila kita dengan R0 sama dengan infinity, so maksudnya kita open kan, so ini kita dah boleh buang lah. Okay, ini kita anggapkan dia adalah sebagai open circuit. Ini kita boleh katakan kita boleh buang yang ini. Okay. R0 kita boleh buang. So kita boleh katakan I0 kita adalah sama seperti I0 kita adalah negatif IC. Okay. So IC kita adalah beta IB. So I0 kita adalah negatif IC. Sebab apa? Dia terbalik, satu ke sebelah ke sini, satu lagi ke sini. So kita boleh katakan I0 kita adalah negatif IC ataupun kita boleh katakan dia seperti negatif beta IB. Okay. Ini adalah when IC sama dengan beta IB when R0 sama dengan infinity. So kita boleh katakan berarti beta IB darabkan dengan Z0. Z0 awak apa? Adalah RC. So berapa nilai awak? Okay, so tak perlu ni, kita ni dulu. Kita sampai sini dahulu. Okay, so ini kita punya V out kita. Manakala V in kita adalah input, current input darabkan dengan Z in. So current input kita berapa? Current input kita adalah okay, sorry. Sekejap, saya siap ni. Saya belum habis lagi. Okay, so beta IB. So IB kita berapa? Okay, beta IB kita adalah, so yang ini, so IB kita berapa? So IB sama dengan yang ini, IB. This one lah. Okay, IB kita adalah V in. Siapa nak tanya? Okay, sorry. Siapa tu? Adam Ashraf, siapa nak tanya tu?
Okay. So V in saya tulis balik tadi. So V in dia adalah, so V in sama dengan sebab sini V in kita, so kita ada V sama dengan IR darab R. So kita boleh katakan dia adalah I dia adalah IB. Okay. Darab R dia adalah apa dia yang ada kat sini ni? Sorry. Okay. Okay. Tadi okay, kita dapat V up sama dengan negatif beta IB darabkan dengan IC. So negatif kita perlu dapatkan kita punya IB kita dahulu. IB kita adalah I sama dengan V over R kan. So I yang ini V kita adalah sama selari dengan V in kita lah. So ini pun jadi kita boleh dapatkan V in juga sebab dia selari. Okay, voltage pada kedudukan selari adalah voltage pada RB dan juga voltage pada BRE ni adalah sama. So kita boleh katakan IB sama dengan V in dibahagikan dengan R. R apa dia? Yang inilah. Beta RE ni dibahagikan dengan beta RE. So itu adalah kita punya IB kita. So kita boleh masukkan nilai IB ni masukkan ke dari sini. So kita boleh dapat sama dengan negatif beta IB kita masukkan V in dibahagikan dengan beta RE darabkan dengan RC. Okay. So beta kita boleh potong. So kita akan dapat negatif V in over RE darabkan dengan RC sama dengan V out. Okay, so kita tahu AV kita adalah V out over V in. So kat sini kita ada V out, kita ada V in. So kita punya V in ni kita boleh bawa ke bawah. Okay, boleh tak nampak? So kita akan dapat V out over V in sama dengan negatif RC over RE. Okay. Inilah kita punya nilai kita punya yang ini. Okay. Ni without when R0 sama dengan infinity. Tapi kalau kita apabila kita punya when R0 sama dengan apabila kita ada R0 kita ambil kira berapa nilai ohm dia, kita akan katakan V out over V in sama dengan, sebab apa R0 tu kat mana? Dekat sini kan. So apabila kita ada R0, so kita boleh selarikan dengan RC. So kita punya nilai kita RC diselarikan dengan R0 dibahagikan dengan RE. So ini adalah kita punya nilai V out kita lah. Okay, AV kita. Okay, sama seperti dalam kita punya modul kita yang mana yang ini. Nilai voltage gain. Okay. Boleh So dalam buku dia bagi jawapan saja, dia bagi formula saja. So yang ini saya terangkan macam mana kita boleh dapat nilai AV tu sama dengan RC over RE. Okay, so you dah boleh buat yang ini. Calculate VR, calculate AV dan juga bahagian D dan juga E. AV apabila R0 infinity dan juga R0 kita adalah nilai. So kita try buatkan. So ini apa, A, B, C, D, E. So nilai, so AV kita adalah V out over V in sama dengan negatif RC over RE. Sama dengan negatif RC kita adalah 3 kilo ohm. RE kita berapa? RE kita 10.74 ohm. Berapa nilai dia? Negatif 279. Negatif 279. Apa unit?
Tak ada, salah. Dia ohm dibagi ohm dia dah tak ada. So dia adalah unitless kita panggil. So gain ni adalah unitless lah. Kosong biar sebegitu sahaja. Okey? Boleh faham dia tak ada ohm, dia bukan ohm, dia bukan voltage, dia bukan apa-apa. Dia adalah unitless sahaja. Faham sir. Alright. 279. Okey. So yang E, okey, repeat C and D when R0 kita adalah, R0 kita berapa tadi? Yang ini. R0 kita adalah 50 kilo ohm. Okay, so try buat. So C kita nak buat apa tadi? C kita nak dapatkan Z0 kan? Z0. So Z0 So Z0 sama dengan RC diselarikan dengan R0. So kita ambil lah 3 kilo darabkan dengan R0 kita 50 kilo dibahagikan dengan 3 kilo tambah 50 kilo. Sama dengan berapa? Bahagikan dengan 53 kilo. 2.83 kilo ohms. Manakala AV kita sama dengan negatif RC selarikan dengan R0 dibahagikan dengan RE. Okay, RC selari R0 tu adalah Z0 lah sebenarnya kan. So 2.83 bahagikan dengan RE kita 10.74. So kita akan dapat negatif 263.5. Selesai semua. Boleh dapat? Dapat sir. Tak dapat? Dapat sir, dapat. Okey, Jun. Okey, so itulah caranya untuk kita analyze kita punya voltage ataupun amplifier. So maksudnya okey, kita punya signal kita, bila kita masukkan signal kita dekat sini, masuk signal, okey, dia akan keluar 274 kali ganda. Okey, contoh yang kat sini kita input kita, let's say kita anggap 1 lah. Kita anggap 1 dan output dia adalah sebanyak 279 ataupun 280 kali ganda signal dia. So let's say misal kata kat sini kita ada 10. Okey, so kalau negatif tu terbaliklah kat sini. Okey, so dia 280 kali ganda signal dia, lebih tinggi daripada input. Okey, boleh faham tak apa maksudnya? Okay, gandaan. So gandaan daripada input kepada output sebanyak 274 kali ganda. Okey. 279, sorry. Kalau ada gunakan kita calculate R0, so dia adalah 263. So let's say input kita adalah okey, yang ini. Okey, 1 let's say lah Ini negatif 1. Dan bila output kita akan dapat signal kita adalah sebanyak 279 negatif 279. Okey. Boleh boleh buat? Step dia memang sangat panjang dan ini memang selalu akan tanya dalam final, dalam test. Ini memang you kena mahirkan. Okey. Ingat step pertama buat DC analysis, kemudian step kedua baru kita convert, lepas tu baru kita cari one by one. Boleh? Okey, nanti ni minggu 10 11, 12, 13, 14. Okey. So untuk chapter 5 yang ni saja saya akan tunjukkan. Okey, nanti saya akan buat satu video.
Video untuk saya akan tunjukkan untuk example 4. Okay, example 4 pun sama juga. Example 4 iaitu kalau kamu tengok kat sini. Okay. Example, okay, saya akan tunjukkan example 3 dan juga example 4. Example 3 ni adalah untuk kita punya, kita ada dua lah voltage divider. Okay, saya akan tunjukkan video untuk voltage divider. Ni dia sebenarnya bezanya adalah pada bahagian DC analysis saja. Yang lain sama saja seperti yang asal. Okay. Dan juga video untuk example 4. Okay, so dia sebenarnya banyak kiraan. Okay. So saya akan tunjukkan example 3 lah. Okay, video example 3. Okay. Dan juga example 4 kalau saya sempat. Kemudian apa yang you kena buat pada hari ini, okay, saya nak minta you all okay, tutorial nombor 1. Nombor 1 sampai 5 sahaja. Okey, tutorial 1 sampai 5 sahajalah yang saya nak minta you buat dan you kena submit lah. Boleh? Ni as a quiz. Ni 1 sampai 5 lah, tak payahlah. Okey? Boleh sir. Alright. So satu nak buat tutorial submit tu nanti saya akan bagi tarikh sebab saya akan upload example 3 dan 4 dahulu. Okay, so panjang ni cerita dia ni. Nanti saya akan share lah pada you all nota ni. Okay, itu sajalah untuk saya pada pagi ni. Okay, so untuk petang ni kita akan ada lab untuk grup apa Grup A2 kata saya lah.